Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali ke My Channel. Anda bersama saya, Muhammad Azruddin Sahudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polisen. So, untuk konten kali ini, saya akan memberikan penerangan berkaitan dengan subjek Energy Efficiency and Management ataupun dengan kod dia DEG 50032, dan untuk kali ini bagi chapter 5. Dan bagi chapter 5 ni, saya akan pecahkan kepada 4 siri. Jadi, seperti biasa tak terlalu panjanglah penerangan pengajaran atas talian yang saya buat melalui channel ini. Okey? So, kepada mereka yang baru menonton channel saya ini, selamat datang saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk di sini, untuk like, subscribe, tekan butang loceng kat ujung sana bagi mendapat notifikasi terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan update dalam MNI channel ini. So, tanpa membuang masa, kita terus kepada bahan pengajaran yang telah saya sediakan untuk pengajaran kali ini. Okey, jom. Bagi chapter terakhir ataupun chapter kelima bagi subjek energy efficiency ini, kita akan memberi penekanan terhadap konsep green building. Saya rasa yang menonton dan pelajar-pelajar saya ni dah sedia maklumlah apa itu green building. Tapi kali ini saya beri penekanan sedikit apa tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk penghasilan green building ini. Maybe kita pernah dengar tapi kita tak berapa jelas tentang konsep ni. So, saya akan beri penerangan tentang konsep green building ini. Green building ataupun bahasa Melayunya bangunan hijau ataupun konsep bangunan lestari ini adalah merupakan salah satu amalan pembinaan yang memberi penekanan terhadap konsep yang sihat. Sihat di sini adalah dari segi penggunaan tenaga, pengudaraan dan penggunaan sumber pembinaan bagi bangunan tersebut, di mana ia menggunakan bahan mentah yang efisien dan melibatkan proses pembinaan, pengubahsuaian, operasi penyelenggaraan dan pemusnahan ataupun demolish satu bangunan tersebut. Sini kita memberi penekanan dan menggunakan konsep yang selamat. Ini yang dinyatakan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar. Mana pula Green Building Index ataupun indeks bangunan hijau ini adalah memberi penekanan dan fokus kepada peningkatan kecekapan penggunaan sumber. Sumber di sini adalah bahan-bahan mentah bagi penghasilan bangunan tersebut yang melibatkan tenaga. Tenaga sini ada tenaga elektrik, penggunaan air, di sini penggunaan bahan mentah lagi. Okey, dengan menggunakan kaedah ini, ia dapat mengurangkan kesan pembinaan bangunan terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar, khususnya sepanjang daripada pembinaan sehingga penggunaan bangunan ini digunakan melalui konsep penempatan, reka bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan kita demolish bangunan tersebut. Ini yang ditekankan oleh Green Building Index, merangkumi perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi. Melalui konsep bangunan hijau ni, kita dapat mengurangkan 4 sumber di sini. Seperti yang anda lihat pada slide ini, terdapat 4 sumber. Yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga. Di sini ini ditekankan kepada tenaga elektrik lah khususnya. Di antara 24 sehingga 50%. Yang kedua di sini, kita dapat mengurangkan pelepasan CO2 di antara 33% ke 39%. Dan yang ketiga, kita dapat juga menjimatkan penggunaan air. Itu sebanyak hampir 40%. Dan yang terakhir, warna hijau belakang ni 70% kalau perhatikan sebelah saya ni, solid waste. Tapi di sini penekanan kita lebih kepada kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga, kita dapat menjimatkan penggunaan air dan kita dapat mengurangkan pelepasan CO2 ke udara. Seperti anda sendiri maklumlah, sekiranya CO2 ni dilepaskan ke udara terlalu banyak, secara tak langsung akan memberi kesan terhadap lapisan ozon bumi kita. So, melalui kaedah ini, secara tidak langsung dapat mengurangkan walaupun anggarannya 33 hingga 39% bagi pelepasan CO2. Bagi chapter 5 ini, saya bahagikan kepada 5 part untuk penerangan subjek ini, iaitu kalau perhatikan situ, passive solar design technique, heat transfer, home features energy efficiency, Malaysian Green Building Index dan low carbon cities. So, untuk yang
siri pertama ni, saya memberi penekanan terhadap passive solar design teknik ataupun teknik reka bentuk solar yang pasif. Okay, so, kita akan tengok apa yang dikatakan dengan passive solar design teknik ini. Dan melalui passive solar design teknik ini, saya akan memberi penekanan kepada passive solar design ataupun reka bentuk solar pasif, kelebihan reka bentuk solar pasif, teknik reka bentuk solar pasif dan penggunaan sinar matahari di waktu siang. Seperti saya telah terangkan pada chapter 3, kalau tak silap saya chapter 3, di mana kita perlukan cahaya matahari ini untuk kita mengurangkan penggunaan tenaga elektrik, terutamanya lampu. Okey, so yang pertama kita tengok kepada passive solar design. So, apa yang dikatakan dengan passive solar design? Menurut NC State University, North Carolina Solar Center, ia mendefinisikan passive solar design ini adalah melibatkan penggunaan tenaga matahari untuk pemanasan dan penyejukan ruang kediaman. Di mana reka bentuk solar pasif ini menggunakan elemen yang terdapat pada bangunan itu sendiri seperti reka bentuk, dinding, tingkap, bumbung dan lantai serta persekitaran setempat untuk pengumpulan, penyimpanan dan mengedarkan tenaga matahari ataupun tenaga suria bagi memanaskan ruang ataupun rumah pada musim sejuk dan menyekat panas matahari pada musim panas. Ini melibatkan untuk negara yang beriklim 4 musim. Di Malaysia tak adalah macam ni, tapi ini pun kalau perhatikan, definisi ini diberikan oleh NC State University. Di mana daripada definisi ini dapat dinyatakan bangunan ataupun reka bentuk bangunan solar pasif ini adalah bertujuan untuk mengekalkan keselesaan suhu thermal ataupun suhu haba dalaman bagi sesuatu bangunan. Reka bentuk solar pasif ini tidak melibatkan penggunaan sistem aktif seperti pengudaraan yang melibatkan penggunaan mekanikal dan solar PV, photovoltaik. Selain daripada itu, sistem pasif ini adalah merupakan sistem yang mudah kerana mempunyai sedikit sahaja bahagian yang boleh dilaras ataupun boleh dialihkan dan memerlukan penyelenggaraan yang minimum. Ini disebabkan untuk sistem pasif ni, ia tidak melibatkan penggunaan sistem mekanikal. Kita tengok kelebihan reka bentuk solar pasif ini. Yang pertama, ia dapat mengurangkan kos pemanasan dan penyejukan. Yang kedua, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Yang ketiga, proses yang dihasilkan adalah lebih bersih. Yang keempat, sistem yang digunakan adalah mesra alam. Yang kelima, kos yang kurang. Ini seperti yang saya nyatakan tadilah, dia tidak menyebabkan sistem mekanikal ataupun peralatan mekanikal bagi sistem ini. Yang keenam, persekitaran tempat tinggal yang menarik. Menarik sini sebab berkait kepada peralatan mekanikal yang tidak digunakan. Yang ketujuh, low maintenance. Disebabkan, seperti yang saya nyatakan sebelum ni, ia tidak menggunakan peralatan mekanikal bagi passive solar design ini. Dan yang ke-8, yang terakhir situ, keselesaan yang terbaik. Kerana tanpa penggunaan peralatan mekanikal secara langsung tidak menghasilkan bunyi, tidak menghasilkan gangguan terhadap persekitaran sekeliling kita sini. Terusnya kita tengok kepada bagi passive solar design ini, terbahagi kepada dua, iaitu passive cooling dan passive heating. Dan penekanan untuk siri kali ini saya akan bagi penekanan kepada passive heating. Di mana terbagi kepada 3 bahagian situ, iaitu direct gain ataupun gandaan terus, indirect gain ataupun gandaan tidak terus dan isolated gain ataupun gandaan terkawal, tertutup. So kita tengok satu persatu apa yang dikatakan dengan ketiga-tiga jenis gandaan ini. Sebelum kita pergi kepada 3 jenis gandaan ini, saya ingin terangkan apakah yang dikatakan dengan passive solar heating ataupun pemanasan solar secara pasif. Tujuan utama sistem pemanasan pasif ini adalah untuk menangkap suhu panas matahari yang akan terperangkap di dalam bahan binaan bangunan dan melepaskan haba itu pada masa-masa ketika matahari tidak bersinar. Di sini kita menggunakan bahan-bahan daripada bangunan kita ataupun ofis kita, rumah kita seperti batu, jubin, macam-macam situ.
Unsur utama pemanasan suria pasif ini adalah jisim haba akan menyerap, menyimpan dan mengedarkan haba yang tersimpan tersebut. Yang kedua, tingkap-tingkap akan menghadap ke arah selatan yang bertujuan untuk menangkap panas matahari masuk ke dalam ruang kediaman sambil melindungi daripada sejuk. Yang ketiga, pelan lantai yang digunakan adalah jenis terbuka bagi membolehkan lebih banyak cahaya matahari masuk ke dalam ruang kediaman kita. Terdapat 3 jenis gandaan seperti saya yang telah terangkan daripada catat tadi. Terdapat 3 jenis gandaan iaitu gandaan langsung, gandaan tidak langsung dan gandaan terpecil ataupun tertutup, isolated. So kita pergi satu persatu berkenaan ketiga-tiga gandaan ini. So kita pergi gandaan yang pertama iaitu gandaan langsung. Sini gandaan langsung ataupun direct gain. Melalui kaedah ini, cahaya matahari yang bersinar akan masuk terus ke ruang rumah, ruang tamu ke, dapur ke dan menghangatkan ataupun warm kita punya ruang tamu. So di sini saya bagi kepada 5 poin penting, iaitu yang pertama, kaedah gandaan ini adalah bergantung kepada kedudukan tingkap yang menghadap ke selatan untuk membawa cahaya matahari masuk ke dalam ruang kediaman kita ataupun ruang bangunan. Yang kedua, cahaya matahari ini akan diserap oleh bahan-bahan di dalam bangunan tersebut. Seperti saya terangkan tadi, lantai, dinding, batu bata, perabot, di mana ia akan memanaskan, menyimpan sebahagian daripada haba itu dan memancarkan semula ke bahagian bilik-bilik yang terdapat di dalam kediaman tersebut. Poin yang ketiga sini, rumah itu sendiri berfungsi sebagai pemungut solar ataupun haba ataupun cahaya matahari dan sistem penyimpanan haba. Di sini rumah itu memainkan peranan yang paling besar di sini, di mana penggunaan kipas, pam ataupun penggunaan peralatan mekanikal yang lain kita dapat kurangkan ataupun kita tidak menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Poin yang keempat sini, gandaan ini kaedah pelaksanaannya mudah, tiada permasalah yang kompleks dan secara tak langsung penyelenggaraannya mudah untuk diuruskan. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, fungsi penyimpanan haba yang paling berkesan adalah dengan kita menggunakan bahan berjisim tinggi seperti lantai, jubin ataupun konkrit. Perapaian dengan permukaan bata atau batu dan dinding plaster yang berwarna. Bahan-bahan ini menjaga ruang agar tidak terlalu panas pada siang hari dan bahan-bahan ini juga terus memancarkan kehangatan ataupun warm ataupun suasana panas itu ke ruang tamu pada waktu petang ataupun hampir malam. Ini terdapat 2 poin situ kalau anda perhatikan, iaitu ruang kediaman berfungsi sebagai pengumpul suria atau penyerap haba dan sistem pengedaran ketika waktu day, kalau perhatikan situ day. Dan pada ketika night, penggunaan jisim terma, maknanya haba-haba yang tersimpan daripada batu, daripada jubin, daripada dinding konkrit, daripada plaster tadi akan dikeluarkan bagi mewujudkan suasana yang warm, suasana yang sedikit yang ada haba di situ. Jadi ketika malam tidaklah sesuatu tempat, ruang ataupun kediaman itu terlalu sejuk ketika waktu malam. Disebabkan masih seperti yang saya terangkan tadi, haba-haba yang tersimpan akan dikeluarkan pada waktu malam. Seterusnya kita tengok kepada pencahayaan pada waktu siang bagi rumah hijau ataupun daylight in the greenhouse. Kita perhatikan kepada poin yang pertama di sini, pencahayaan pada siang hari adalah dengan membenarkan cahaya matahari masuk terus secara semula jadi dan meresap ke dalam bangunan untuk mengurangkan penggunaan elektrik dan seterusnya menjimatkan penggunaan tenaga. Dan bila menjimatkan penggunaan tenaga, secara langsung jimat juga bil bulanan elektrik kita. Antara contoh bangunan yang pernah saya lawat yang menggunakan konsep ini adalah seperti di Unit 10. Ada satu space, dia menggunakan cermin dan cahaya matahari akan masuk direct ke ruang lega bagi bangunan tersebut. Jadi secara langsung lampu yang digunakan ketika waktu siang, penggunaan lampu sangat minimum digunakan berbanding ketika waktu malam. Di sini kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Selain daripada itu, jika anda perhatikan ataupun anda pernah sampai ke PICC, terdapat ruang yang kurang penggunaan lampu di mana ia menggunakan cermin ataupun lapisan kaca bagi
membenarkan cahaya matahari masuk dengan keadaan maksimum ke dalam kawasan tersebut. Jadi dapat jimatkan penggunaan lampu di situ. Poin yang kedua sini, sistem pencahayaan siang ini juga tidak hanya melibatkan ruang yang terbuka kepada kemasukan cahaya matahari, akan tetapi terdiri juga dari pencahayaan yang dapat dihasilkan dari langit ketika keadaan berawan. Di mana dengan cahaya ini juga ia mencukupi bagi penggunaan cahaya sesuatu kawasan, sesuatu ruang dan secara langsung dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik pada kawasan tersebut. Di sini tidak semestinya kita perlukan cahaya matahari yang terlalu terang. Akan tetapi cukup cahaya masuk bagi kawasan situ ataupun cukup dia menerangi kawasan tersebut dan secara langsung kita dapat mengurangkan penggunaan elektrik. Saya telah terangkan pada poin awal video ni di mana sekiranya kita kurang menggunakan tenaga elektrik, secara langsung kita kurang menjana penggunaan tenaga elektrik. Jadi kurang menjana tenaga elektrik, secara langsung kita dapat mengurangkan penggunaan bahan api ataupun air sekiranya penghasilan tenaga elektrik menggunakan konsep hidro. Dan poin yang ketiga, cahaya pada waktu siang juga dapat membantu mewujudkan persekitaran yang produktif dan menyegarkan bagi individu yang berada di dalam bangunan tersebut. Ia sekaligus mengurangkan sebanyak hampir 1/3 daripada jumlah kos tenaga bangunan. Di mana sekiranya suhu bagi sesuatu kawasan tersebut terlalu panas dan secara tak langsung badan manusia akan menghasilkan satu haba yang panas. Jadi di sini ia akan melibatkan penggunaan aircon yang banyak ataupun penggunaan kipas yang banyak. Bila penggunaan kipas banyak, penggunaan aircon banyak, secara tak langsung ia akan meningkatkan penggunaan tenaga elektrik bagi sesuatu bangunan tersebut. Ini antara slide terakhir untuk video pengajaran kali ini. Kita tengok kepada perbezaan di antara passive dan active solar heating. So kita tengok kepada passive solar heating. Melalui kaedah ini, ia akan menyediakan tempat ataupun ruang persekitaran yang pasif disebabkan oleh kedudukan dan tahap kecekapan adalah bergantung kepada reka bentuk sesuatu bangunan tersebut. Reka bentuk bangunan adalah berdasarkan kepada pergerakan cahaya matahari yang dapat masuk ke dalam ruang rumah ataupun ruang bangunan serta bahan mentah yang digunakan untuk pembinaan bangunan tersebut. Manakala active solar heating, ia juga menggunakan tenaga matahari bagi pemanasan. Akan tetapi dengan penambahan peralatan mekanikal lain yang digunakan dalam proses penggunaan cahaya matahari pada sesuatu bangunan tersebut. Peralatan yang digunakan adalah contoh seperti panel PV ataupun fotovoltaik, pump termostat, kipas dan banyak lagi lah. Ini akan memerlukan beberapa input ataupun penukaran elektrik agar sistem active solar heating ini berfungsi ataupun beroperasi dengan baik. Okey? Itu saya dah terangkan apa kelebihan passive solar heating dan perbezaan dengan active solar heating. So saya tak langsung, passive solar heating ni kita menggunakan tenaga matahari secara semula jadi dan active solar heating kita menggunakan peralatan-peralatan mekanikal seperti saya terangkan tadi, kita gunakan panel PV. So bila kita gunakan panel PV, kita akan banyak menggunakan peralatan-peralatan lain. So itu sahaja penerangan pengajaran siri pertama chapter 5 ataupun part yang pertama bagi chapter 5 ini untuk video pengajaran saya pada kali ini. So saya harap para pelajar saya dapat memahami penerangan yang telah saya berikan berkaitan dengan green building ini, pengenalan green building ini. Okey? So, kepada pelajar-pelajar saya seperti biasalah, jangan lupa untuk scan QR code ni sebagai bukti kehadiran anda dalam menonton video pengajaran saya yang dilakukan secara atas talian melalui MN channel ini. Okey, jangan lupa scan QR code ni Sekiranya ada masalah, boleh PM saya ke WhatsApp. Kebanyakan student saya adalah nombor-nombor saya. Okey? So, sebelum undurkan diri, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada anda semua yang menonton video pengajaran saya ini sehingga habis, membebel saya ini sampai habis. Saya harap anda tidak bosan, tidak rugi menonton penerangan saya ini, harap dapat tonton lagi. Seperti saya maklumkan sebelum-sebelum ini, saya sekarang dalam perancangan untuk mencapai 1,000 subscriber dan 4,000 jam tontonan. Saya harap dengan kerjasama dan bantuan anda semua dapatlah subscribe dan tonton video-video yang terdapat pada MHA ini. So, seperti biasa, sebelum saya undurkan diri, kepada anda semua jangan lupa untuk like,
subscribe, tekan butang loceng sini untuk mendapat maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan update di ML channel ini. Sokongan dan kerjasama daripada anda semua dalam membantu menonton, subscribe, like dan share konten-konten yang terdapat di dalam MN channel ini amat saya hargai, dan yang mampu saya berikan adalah ucapan terima kasih yang tidak terhingga. So, sehingga bertemu dalam konten-konten yang lain di dalam MN channel ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.